Majlis Peguam semalam menzahirkan kebimbangan mengenai imuniti diperuntukkan dalam Seksyen 10 Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 2021 yang memberi perlindungan penuh kepada kerajaan dan pegawainya daripada sebarang situasi yang timbul akibat kecuaian termasuk membabitkan kesihatan. Presidennya Salim Bashir berkata pihaknya bimbang dengan perlindungan undang-undang yang diberikan kepada pegawai di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 sewaktu darurat berkuat kuasa. Untuk membincangkan mengenai perkara ini, kita bersama dengan pakar perlembagaan Dr. Muhammad Fatih Yusof di talian ketika ini. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi. Doktor, kebimbangan disuarakan Majlis Peguam, adakah akan tiada ejen semak dan imbang kepada kerajaan dan pegawai bertugas ketika mana darurat ini dikuatkuasakan? Okey, Hafizi. Berkenaan dengan persoalan yang ditimbulkan oleh Majlis Peguam, Bar Kaunsil, khususnya Presiden Salim Bashir, kita melihat bahawa di dalam pengisytiharan darurat ini terdapat elemen-elemen yang masih lagi membuka ruang kepada semak dan imbang. Kalau kita perhatikan, yang pertamanya, tujuan darurat ini berkait rapat dengan matlamat untuk menangani masalah COVID-19 dan dia bukanlah darurat seperti yang berlaku pada tahun 1969 berkaitan dengan isu keselamatan usaha kaum atau darurat yang berkaitan dengan peristiwa ancaman ketenteraan dari negara jiran pada tahun 1964 ataupun darurat pada tahun 1948 berkaitan dengan komunis. Situasi darurat yang sangat berbeza kerana isu yang lebih fokus yang berpunca daripada berlakunya wabak COVID-19. Dan saya percaya dalam suasana begini, soal yang berkaitan dengan isu-isu keselamatan dan juga kebebasan itu tidak akan terjejas bagaimana darurat-darurat sebelum ini kerana dia lebih kepada isu kesihatan. Dan kalau kita perhatikan dari sudut realiti pun, Hafizi, dari sudut kebebasan rakyat, saya percaya tidak ada sebarang perubahan sama ada sebelum darurat dan juga selepas darurat yang berlaku sekarang ini. Maksudnya, rakyat tetap mempunyai kebebasan untuk bersuara, bercakap, memberi pandangan. Bahkan dalam situasi kita sekarang ini, tentunya jauh berbeza dengan zaman darurat sebelum ini kerana rakyat mempunyai ruang untuk bersuara yang sangat luas, terbuka melalui media sosial. Dan tentunya ini menggambarkan bahawa kaedah atau bentuk semak dan imbang, check and balance tetap berlaku. Dan mungkin juga apa yang ditimbulkan ini berkait rapat dengan yang kita katakan persoalan kebebasan dari sudut parlimen untuk ahli-ahli parlimen untuk memberikan pandangan dan sebagainya. Memang kalau kita perhatikan terdapat peruntukan di dalam ordinan darurat 2021 yang menyebut tentang parlimen tidak akan bersidang. Tetapi kalau kita baca betul-betul Seksyen 14 Perkara 1 khususnya perenggan B yang menyebut bahawa parlimen hendaklah dipanggil, diprorok dan dibubarkan pada satu tarikh sebagaimana yang difikirkan sesuai oleh Yang di-Pertuan Agong. Walaupun disebut-sebut bahawa parlimen tidak bersidang, tetapi darurat ini tidaklah kita katakan terus menggantungkan parlimen atau menutup terus ruang untuk persidangan parlimen. Bahkan saya percaya jika terdapat satu keperluan dan dirasakan sesuai dan juga selamat, tidak ada masalah untuk Yang di-Pertuan Agong tetap memanggil sidang parlimen dalam tempoh darurat ini. Begitu juga Dewan Undangan Negeri kerana ordinan ini tidak menyekat sepenuhnya parlimen untuk bersidang dan juga Dewan Undangan Negeri untuk bersidang. Jadi dari sudut ini saya percaya masih ada ruang untuk kita katakan ahli parlimen bersuara. Doktor, kita ada masa dalam 2 minit saja lagi. Bagaimana agaknya untuk rakyat memahami bahawa ejen semak dan imbang itu ada ketika mana darurat ini dikuatkuasakan? Begitu pula dengan adakah penubuhan jawatan kuasa teknikal pengurusan darurat ini mampu menjadi ejen semak dan imbang dalam hal ini secara ringkas, Doktor? Jawatankuasa teknikal yang diumumkan semalam lebih kepada aspek pelaksanaan darurat. Saya suka untuk merujuk satu jawatankuasa yang diumumkan oleh Yang di-Pertuan Agong, iaitu jawatankuasa khas bebas yang diberi kuasa untuk menentukan tarikh penamatan darurat ini. Kerana jawatankuasa ini terdiri daripada anggota-anggota
yang tidak mewakili kepentingan politik. Cumanya ada anggota secara seimbang daripada pihak pembangkang dan juga kerajaan. Tetapi majoritinya tidak terdiri daripada mereka yang pakar-pakar dari sudut perundangan, dari sudut kesihatan, dari sudut keperluan masyarakat, keselamatan dan sebagainya, yang akan menilai dari sudut aspek keperluan kita meneruskan atau membatalkan darurat ini. Jadi saya kira itu satu yang istimewa kerana tidak pernah wujud kaedah itu sebelum ini dalam darurat-darurat yang berlaku. Dan ini kali pertama pihak eksekutif memberikan kuasa kepada satu jawatankuasa berasingan untuk memberi nasihat terus kepada Yang Bertuan Agong berkenaan dengan tempoh darurat itu sendiri. Saya rasa ini satu aspek semak dan imbang yang sangat penting. Dr. Muhammad Afati Yusof, terima kasih kerana bertingkat bersama dengan kami di talian untuk membincangkan mengenai isu ini.